Lama lama tinggal nak mula tu dia jadi macam malu. 2 bulan tinggal kan. 2 bulan. Tu pun menjoklah bandan gitu. Siap abang jalan mari. Siap abang jalan mari tidak tak jumpa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. وبعد. Itu bukan doa khaitun. Saya tak faham kata doa khaitun pula tak. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, azani Allahu ayyakum. Kita maaf banyaklah. Selama 28 hari bulan 10, hari ini 30 hari bulan 10, maknanya 2 bulan lebih. Atas keuzuran jadi tak dapatlah saya hadir. Kita sambung semula kelas kita melalui kitab perisai bagi sekalian mukallaf yang kita berhenti pada muka surat 18 31 42 18 31 42 yang kita masih lagi membicarakan tentang nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang elok tu. Dan kita sampai kepada nama yang ke-60 apa? 60 As-Samad. As-Samad. Ya. Al-Wahid. Okey, tak apa. Al-Wahid. Tapi saya tanda Al-Wahid tu dah habis dah. Saya tanda pada As-Samad. Tak silap saya saya baca tu ni ayat apa surah Al-Ikhlas tu ni kan, qul huwallahu ahad. Tak apalah. Al-Wahid, yang tunggal, yang tiada menduai baginya. Mana tidak ada sekutu baginya, tidak ada syarikat. Allah Ta'ala tunggal. Wahid itu tunggal. Mana tak ada, dia tak boleh jadi dua. Dia tak boleh jadi dua. Kok mana cerita pun
dia tak boleh jadi dua, dia satu sunggal saja. Sebab itulah dalam hadis yang sahih Nabi SAW menegaskan innallaha witrun yuhibbul witr. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah Ta'ala itu tunggal dan dia suka kepada benda-benda yang tunggal, yang ganjil. Itu kita tak boleh tinggal solat witir, no? Jangan tinggal. Dalam hadis Nabi kata autiru ya ahlal Quran, autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kamu wahai ahlul Quran, mana orang yang diberikan Al-Quran. Semalam hadis apa Salihin? Semalam Maghrib, asal semayang ni 2 rakaat, no? Asal semayang 2 rakaat. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan solat, mewajibkan solat, dan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Allah Taala kekalkan 2 rakaat itu bagi orang yang musafir. Tetapi orang yang tidak musafir hendaklah tamam 4 rakaat, kecualilah semayang maghrib 3 rakaat. Pasal apa? Sebab dia adalah witrun nahar. Semayang maghrib 3 rakaat itu Nabi SAW sebut witrun nahar, mana solat witir bagi siang hari. Maknanya kita perhabis siang hari itu dengan 3 rakaat tu Nabi sebut dah witrun nahar, mana witir bagi siang hari. Adapun witrul lail, witir pada sebelah malam, ialah semayang witir yang kita buat sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Tapi adalah di sana hadis-hadis yang mengizinkan kita solat witir sebelum tidur, no? Bahkan ada wasiat Nabi SAW kepada sahabat supaya hendaklah kamu tidur setelah kamu solat witir. Alla yanamu qabla al-witr. Jangan kamu tidur sebelum kamu solat witir. Pasal apa tu? Itu kes-kes bagi orang yang rasa dia tak mampu untuk solat witir sebelum fajar. Takut tak jaga ke, ataupun berat ke selimut dia ke, jaga-jaga dah subuh lepas lah. Bila dah fajar tak bolehlah nak dibolehkan. Tiada yang menduai baginya pada zatnya. Pada zat Allah Ta'ala itu sendiri tak ada dua, satu saja. Sebab itu Allah kata laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Allah Ta'ala sesungguhnya menjadi kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu tiga. Konsep Trinity ni kan, agama Kristian dia kata Tuhan tu ada 3, no? Itu Allah, Ruhul Qudus kan, kemudian Isa kan. Tak boleh. Zat Allah Ta'ala tu sendiri satu, tunggal. Dan pada sifatnya, maknanya hak mana yang Allah bersifat dengan sifat itu tak ada siapa boleh kongsi. Tak ada siapa boleh kongsi. Kan? Mana kalau kita kata Allah Ta'ala itu berkuasa, kuasa Allah Ta'ala itu tak ada siapa boleh join sekali. Kita ada kuasa tapi kuasa kita tak seperti mana kuasa Allah. Kan? Kita melihat tapi penglihatan kita tak seperti penglihatan Allah Ta'ala. Sifat melihatnya tu tak ada siapa boleh sama. Di kalangan kita mungkin sama, tapi yang nampak lah tu aku tak nampak, dia kata aku tak nampak agak, sama kan. Hang nampak tak? Nampak. Aku nampak agak, sama, boleh jadi sama. Ada juga kadang-kadang tak sama. Hang nampak tak? Aku nampak ada 2 biji kan. Kau ni pula kata aku nampak agak, aku nampak 3. Tak sama lah tu. Hatta sama-sama kita sendiri pun sama-sama kita sendiri pun ya. Hang faham tak? Faham. Aku faham doa ya. Dia tunjuk dulu tu
Aku faham dua ni lah. Tunjuk dulu tu. Kan? Kau ni lah, aku faham 5. 3 juga tunjuk. Letih tu. Faham tak maksud saya tu? Maknanya nak abang kita betapa berbezanya faham kita. Adapun Allah Ta'ala, ilmu dia, penglihatan dia, sifat dia tu tak ada siapa dia boleh. Adapun kita sifat makhluk ni ada yang sama, ada yang tak sama. Dia sahaja yang bersifat begitu. Allah Ta'ala saja yang bersifat begitu. Tak ada siapa dia boleh boleh pun bersifat dengan sifat Allah. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah. Mana dalam erti kata yang lain, maknanya tunggal Allah Ta'ala itu adalah tunggal pada semua benda. Semua benda. Dia sahaja yang menyendiri. Dia menyendiri dalam semua benda. Tak ada daripada situlah kita balik kepada apa yang Allah Ta'ala sebut pada walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan, tak ada kufu bagi Allah Ta'ala itu. Tak ada kufu. Tak ada persamaan. Laisa kamitslihi syai'. Ayat itu adalah tunjang. Dua-dua ayat itu adalah tunjang. Sebab itulah di dalam surah Al-Ikhlas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surah Al-Ikhlas itu setelah orang Quraisy tekan Nabi. Orang Quraisy tekan Nabi. Tekan apa? Sif lana rabbak, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Orang Quraisy ni duk tekan Nabi, suruh abang. Kan? Asal depa duk suruh kata, "Hai Muhammad, kita marilah sehari ke seminggu ke sembah Tuhan kami. Lepas tu minggu depan kami sembah pula Tuhan kamu." Kan? Nabi Allah Taala buat turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, kamu tak akan sembah apa yang aku sembah. Lain sekali penghujungnya Allah kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Hampa punya agama, aku punya agama. Habis depa tak ada modal dah nak ni Nabi lah kita. Kalau begitu hang tunjuk dengan abang kami Tuhan hang tu lagu mana? Sampai tak boleh kongsi langsung, tak boleh pakat langsung hang ni. Apa cerita ni? Dengan nak ajak pakat. Kan? Seminggu aku sembah Tuhan hang, minggu lain pula kita kongsi lah, pakat-pakat lah. Amuh kira tahu mana sangat. Kan? Oh tak boleh. Hampa agama hampa. Kalau lain macam ni, tahu mana sangat Tuhan abang ni. Kan? Sif lana rabbak, sifatkan, tunjukkan kepada kami Tuhan kamu. Maka Allah turunlah ayat pada qul huwallahu ahad. Katakan bahawa Allah Ta'ala itu besar. Tak ada. Hak hampa ni banyak. Hak mana satu. Kan? Tu Nabi Ibrahim hangat hati katok habis semua tinggal satu tu. Kan? Kemudian last sekali Allah kata apa? Walam yakun lahu kufuwan. Hampa fikirlah tahu mana pun, hampa ijtihadlah tahu mana pun, hampa reka lagu mana pun, tak ada. Tak ada boleh kita nak beri gambaran, tak boleh nak beri contoh, tak ada. Walillahi mathalul a'la. Dalam ayat yang lain Allah kata walillahi mathalul a'la. Bagi Allah Ta'ala itu contoh yang sangat-sangat tinggi, kita tak boleh nak fikir. Itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW sebut, kata tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fi dhatil khaliqi. Hampa fikirlah pada penciptaan Allah, makhluk Allah. Fikir, tengok tu sudah. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kan? Allah Taala suruh fikir. Betul dah tu kalau kita fikir, hebatnya langit ni tahun ni. Maknanya kalau langit hebat tahun ni, penciptanya lagi hebat. Wala tatafakkaru fi dhatil khaliqi. Tetapi janganlah kamu fikir tentang zat Tuhan kamu. Kalau fikir tahu mana apa, kita tak sampai.
Kalau kita buat sangkaan tentang zat Allah, itu maknanya kita gelong tu. Kita gelong tu tak betul tu. Kita Tuhan ni lagu ni tak betul dah tu. Kecuali jika sekiranya Allah sendiri yang menyebut begitu. Kan? Allah yang menyebut begitu. Itu pun kita tak boleh juga nak takyifkan dia. Nak bagi contoh, kan? Contohnya Allah Taala sebut tangan, Allah ada tangan. Kita tak boleh nak bagi contoh, takyif tak boleh. Cuma kita mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah bagi diri dia. Kita mengisbatkan bagi Allah apa yang diisbatkan oleh Rasul tentang Allah. Cakap tu saja. Kalau Allah kata macam tu lah. Kita tak boleh lagi nak fikir tentang lain. Sebab apa? Sebab kalau kita fikir cara kita. Kita fikir cara kita. Okey, boleh noh. Jadi maknanya kita faham ni al-wahid maknanya tak ada orang kata apa, tak ada perkongsian. Allah Taala tu tidak ada perkongsian, tak ada dalam segala benar. Allah dia sendiri. As-Samad, yang diqasad pada segala hajat, yang terkaya dengan zatnya. Maknanya semua makhluk menumpang Allah dan Allah tak menumpang siapa. Dia sendiri-sendiri dia juga. Ni dalam ayat yang kedua lah daripada surah Al-Ikhlas tadi. Allahu As-Samad. Allah itu tempat bergantung. Kita tengok senang ya. Nak memahami ni kita kata Allah Taala sebut dalam Quran, wa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Itu Allah As-Samad. Wa idza rakibu fil fulk, apabila mereka duduk di tengah-tengah laut, duduk tak kapal, kan? Ayat yang lain Allah kata maujun kal jibal, ombak itu macam bukit tinggi apa semua, kan? Da'awullaha, tu nampak tak? Kembali kepada Allah. Da'awul, mereka berdoa kepada Allah, mereka mengharap kepada Allah, mukhlisina, sepenuh-penuhnya. Tak ada dah tempat lain. Itu bukti kita memang Allah Taala itu Samad. Tak usah siapa lah. Tak usah siapa lah orang, hatta orang etis sendiri yang tak percaya kewujudan Tuhan itu pun akhir sekali mereka minta ke apa? Minta ke Allah juga. Allah Taala itu tempat apa? Sebab itulah dalam kita duk ulang tiap-tiap kali semayang tu, Allah Taala tanamkan akidah dalam diri kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau saja kami memohon. Cuma kadang-kadang perkataan kita tu hadir di hati kita, kadang-kadang tak. Sekat sebut saja. Bila sekat sebut tu tak dapat, tak capai. Yang diqasad pada segala, yang qasad tu yang ditujukan. Tuan-tuan bolehlah bubuh makna sikit. Yang diqasadkan mana yang ditujukan pada segala hajat. Maknanya segala hajat kita hanya kita sandarkan kepada Allah, kita tujukan kepada Allah. Sebab itulah kita tak boleh nak qasad selain daripada Allah. Minta selain daripada Allah tak bolehlah. Sebab apa? Sebab Allahus Samad. Allah itu sahaja tempat kita qasadkan hajat kita. Kalau kita hajat kita tu qasad kepada lain daripada Allah, syiriklah nama dia. Syiriklah. Yang terkaya dengan zatnya, tak, dia tidak berhajat kepada yang lain. No? Kita kadang-kadang orang berhajat kepada kita, orang mari jumpa kita minta tolong kita, kadang-kadang directly kita boleh tolong dia, kadang-kadang tak apa. Tak apa. Pasal apa kita tak apa tu? Kita duk cari jalan tu. Duk cari jalan. Saya elok dia balik lagi. Kita pun merangkak pergi cari tali. Pasal apa? Sebab kita tak sempurna. Ada pun Allah Taala tak? Kan? Sehingga digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai hamba-Ku, dia kata, jika sekiranya kamu daripada jin dan manusia, nah hadis qudsi, kamu jika sekiranya daripada jin dan manusia, daripada Adam sampailah manusia yang terakhir, semuanya memohon daripada Aku akan permohonan. Semua berkat minta.
Daripada Nabi Adam dulu ni sampailah kiamat, daripada jin, manusia, semua sekali. Maknanya seluruh makhluk ni memohon daripada Allah akan hajatnya. Dan aku beri tiap-tiap yang berhajat itu akan hajatnya. Minta lah kepala kereta api ke, kepala gajah ke, semua aku bagi. Hatta kalau minta nak langit, nak bumi, aku boleh bagi. No, aku boleh bagi ke dah, tak ada masalah. Tidak akan berkurangan sedikit pun daripada kekayaanku. Mana qasad fi mulki syai', tak akan berkurangan. Aku bagi, tak ada masalah. Kita tak ada RM10, dia minta RM11, tak payahlah, kena pergi cari kat orang lain lah. Cari kat orang lain lah. Nah, dia ada, Allah Ta'ala ada. Dia terkaya pada zatnya, dengan zatnya. Dan tiap-tiap yang lain daripadanya, daripada Allah, berhajat kepadanya, kepada Allah. Adapun hak lain daripada Allah, semuanya tak jadi tempat bergantungan. Hanya Allah Ta'ala saja tempat bergantungan, tempat yang diqasadkan. Kenapa? Kerana hak lain itu semua berhajat kepada Allah, berhajat kepada Allah. Kalaulah kita betul-betul faham sifat ataupun nama As-Samad ini bagi Allah, harapan kita kepada Allah itu sangat besar. Kita tak akan ada rasa putus asa daripada Allah, tak akan ada rasa. Cuma pemahaman kita tu terhadap konsep As-Samad itu agak begitu tak kemas. Itu menyebabkan kadang-kadang kita minta, kita tak berapa yakin. Dan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tak, pada ud'ullah wa antum muqimuna bil ijabah. Ud'ullah wa antum muqimuna bil ijabah. Kamu berdoa, kamu mohonlah daripada Allah dan dalam keadaan kamu betul-betul yakin. Kamu betul-betul yakin bahawa Allah bagi kepada kamu. Allah bagi. Cuma nak bagi yakin tu macam-macam lah. Kita kata Allah kalau tak bagi atas dunia pun dia bagi akhirat. Kalau dia tak bagi apa yang aku minta tu, dia bagi dalam bentuk lagu lain. Dia tak bagi benda hak kita minta ni, dia bagi kesihatan ke, kan? Dia bagi yang lain, kan? Yang bagi lain. Kalau sekurang-kurangnya kita yakinlah Allah bagi pada ganjaran pahala. Bahkan benda tu lebih baik lagi. Okey. Nama Allah As-Samad ini memberi gambaran kepada kita bahawa sesungguhnya semua makhluk ini pemusatannya hanya kepada Allah. Kita mesti kena pusatkan kepada Allah, tak boleh kepada lain. Tuan-tuan dan puan, kalau cara kita dapat betul-betul yang ni, akan hilanglah daripada perasaan riak, akan hilanglah daripada kita perasaan ujub, takabur, sum'ah dan sifat-sifat mazmumah. Yang ada tu pasal tak apa nak clear. Pemahaman kita tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala tu tak apa nak clear. Tu yang kadang-kadang kita duk bosa, kadang-kadang nak tunjuk ke orang, padahal orang yang kita tunjuk tu dia bukan boleh bagi apa kita pun. Dia buat jadi nanoh ya, amalan kita buat jadi rugi ya. Buat jadi rugi ya. Okey, dua lah. Yang ke seterusnya Al-Qadir. Al-Qadir dengan Al-Muqtadir ni dia asal dia daripada benda yang sama, daripada qudrah. Dia sebenarnya ada tiga: Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qadir. Dia asal dia. Saya sebenarnya malam ni nak bicara hak ni ya, banyak. Dia ada tiga: Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Dia mari daripada Al-Qudrah, mari daripada kuasa. Tak apa, kita tengok lagi tak kita. Al-Qadir, yang biasa memperbuat dengan ketiadaan wasitah, dicampur harap kali. Wasitah tu perantaraan. Mana Allah boleh buat sesuatu benda tanpa ada siapa tolong dia. Dia sendiri-sendiri dia. Maknanya Allah dia buat apa benda pun dengan kuasa dia sendiri,
dan tak memerlukan orang lain bantu dia. Biduni tanpa ada wasitah, tanpa ada perantaraan. Dan ketiadaan mencari helah. Tak ada dah, tak ada alasan, tak ada nak kono ni macam kita perangai kita. Perangai kita tu macam-macam juga kan. Kadang-kadang aku nak buat lagu mana ni, nak bagi dia ni kata cari helah kot lain lah. Takut dia berasa ke apa nak kata ke dia. Allah Ta'ala tak directly. Kalau dia kata dia nak buat, dia buat. Tak ada nak bagi ikut ni tak. Kan? Sebab itulah orang yang faham betul-betul hakikat kudrah Allah Ta'ala ni, apabila kena apa-apa kat dia, dia yakin bahawa ni siapa buat? Allah buat dah. Dia tak bersabit dengan apa-apa tak. Terus dia kata terima. Dia kata qaddar Allah. Ini semua adalah ketentuan, ketetapan daripada Allah. Semua ini berlaku dengan kuasa kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu dia kata di sini, kata dan ketiadaan mencari helah, nak cari alasan dulu. Tak ada. Dia rasa nak bagi hujan turun, dia bagi turun. Kan? Sebab itu bila hujan turun tu tak kira orang jemuk kain ni. Orang tengah jemuk kain, hujan turun orang tengah duk mengurui, hujan turun tengah duk jemuk padi, orang turun dia tak kira. Orang duk motong, tengah duk motong elok perum hujan turun. Kan? Tu kan kita nak kata Tuhan ni, orang duk motong tak erti. Tu kan kita nak kata lagu tu. Sebab dia tak ada lah. Kadang-kadang dia tak bagi isyarat apa, brum, habis turun gitu ya. Kadang-kadang dia bagi isyarat juga kan. Dia lalu mari sekali, kita bedan lah. Nak lipat-lipat ke apa, nak apa nama, tikak jemuk kita tu. Tak ada. Yang tiada menghubungi akan dia oleh lemah. Maknanya apa yang Allah Ta'ala nak buat tadi ni, macam mana yang dia nak lagu tu jadi. Tak ada kurang, tak ada lebih. Tepat-tepat. Adapun kita tak, kadang-kadang buat pontalan tu, kadang-kadang dia jadi cayak sikit. Kadang-kadang tu dia jadi macam keras sikit. Kan. Pasal apa? Sebab kita dikuasai oleh sifat lemah, sifat kekurangan kita. Aku hari ni aku nak pergi awal masjid. Kan? Kita turun awal sungguh. Turun awal sungguh tak biasa turun awal. Kan? Mari sekerak jalan terlupa kitab. Patah balik pula. Patah balik. Elok-elok sampai di rumah, jiran kita mari. Tu dia jadi tu. Itu kelemahan kita. Adapun Allah Ta'ala tak ada siapa dia boleh halang dia, tak ada siapa dia boleh ganggu dia, tak ada siapa dia boleh hadang dia, tak ada. Dia kata lagu tu lah. Adapun kita tak. Allah Ta'ala tidak ada kelemahan bagi dia. No? Itu nak bak full power, kuasa yang mutlak, kuasa yang yang penuh. Tak ada macam kita. Yang tiada menghubungi akan dia, akan kuasa itu oleh lemah. Pada barang yang menghendaki ia akan dia nak lagu ni jadi lagu lain. Macam kita tadi kan, kita buat elok, sukat elok kan, inci hun semua elok. Macam gini, sukat elok kan, hun inci semua elok lah, pasang jadi lagu lain juga. Adalah kurang mana-mana tu, adalah kurang mana-mana tu. Kenapa? Sebab kurang tu yang dikatakan lemah kita tu. Adapun Allah Ta'ala tak. Dia tak boleh kata Allah Ta'ala ni silap kot kata ni buat turun hujan. Dia yang bagi jadi bunga harum manis ni, tiba-tiba dia buat turun hujan pula. Silap lah. Jangan duk cari pasal. Dan memang Allah bagi bunga dan dia bagi hujan. Kita kena balik kepada diri kita lah. Jangan duk balik kepada Allah Ta'ala. Silap janganlah. Hasya wa kalla, jangan. No? Balik kepada diri kita kan. Allah Ta'ala bagi bunga elok dah.
Tiba-tiba hujan turun, rosak habis. Kawan pun bunga juga pokok dia. Hujan turun, kena hujan juga, tapi ada boleh makan. Maknanya balik kepada diri kita lah. Adalah tahun mana. Aku tak pernah tinggal semayang. Semayang pergi awal sedia. Balik kot lain lah pula. Nabi Muhammad pun seorang yang maksum, sakit, kan? Kadang-kadang kurang makanan pada dia, sehingga pernah 3 bulan duk makan kurma dengan air sejuk je, kan? Kok kenapa fikir balik kepada diri kita, no? Okey. Al-Muqtadir pula, yang bersangatan pada kuasa yang tiada ada yang menyerupai dan tiada ada bandingan baginya. Kuasa Allah Ta'ala tu kuasa yang sangat-sangat sempurna, dan tak ada siapa dia pun yang boleh menandingi kuasa Allah Ta'ala. Okay, saya nak bagi habis kat tu, kemudian kita nak orang kata apa, nak bagi ni. Saya bila saya cek balik, rupanya Al-Qadir ini dia lebih menceritakan tentang bahawa Allah Ta'ala itu zat dia tu adalah mempunyai kuasa yang mutlak. Allah Ta'ala itu berkuasa, zat dia itu adalah mempunyai kuasa yang sangat mutlak. Tak ada siapa dia boleh menandingi kuasa Allah Ta'ala. Kuasa dia kuasa yang sempurna. Al-Muqtadir pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berkuasa di dalam menentukan apa benda pun. Tak ada siapa dia boleh kacau. Kalau dia kata dia nak buat lagu tu lah. Jadi tak ada siapa dia boleh halang. Kuasa pada penciptaan, pada pembuatan, pada pengurusan, no? Ada di kalangan ulama yang menyebutkan, dia bezakan 3 yang saya sebut tadi. Al-Qadir, dia kata Al-Qadir ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berkuasa menetapkan segala-gala ketentuannya dengan ilmu dia. Itu dia panggil Al-Qadir, pengetahuan Allah. Allah berkuasa menetapkan sesuatu dengan ilmu yang sempurna bagi Allah. Dengan kata lain, dia kata Allah Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu sebelum menjadikannya. Tambah Tentu ada beberapa muslimin dan muslimat tahu tak, 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini, dalam satu hadis yang sahih Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala sebelum Allah mencipta langit dan bumi, sebelum 50,000 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir kita. Takdir kita. Itu nak bab kata kuasa Allah. Qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 amin. Hadis sahih di Muslim. Hadis sahih Muslim. Maksud dia, Allah Ta'ala telah menetapkan, mentakdirkan bagi tiap-tiap makhluk kita ni. Kita tak ada lagi, Allah Ta'ala dah tulis dah, kan? Hak cuti 2 bulan tu pun dia tulis siap dah. Kan? Dia kata dia ni 28 hari bulan 10 dia mari, lepas tu dia mari pula 30 hari bulan. Bulan apa? Bulan 12. Amboi, dia tentukan kot. Tak ada tentukan kot. Itu ketetapan daripada Allah. Tak salah kata apa kat saya. Jangan duk marah kat saya lah. Sebab itu ketentuan Allah. Syekh Sulaiman tak boleh kata apa kat saya lah. Sebab apa? Allah dah tulis, kan? Saya akan mari pada 20 hari bulan 10 last, kemudian saya tak boleh mari. Tak boleh mari dah baru, kecuali pada 30 hari bulan 12 baru saya boleh mari. Itu saya mari. Sebelum tu saya tak boleh mari dah. Allah Ta'ala tulis tu. Ada cerita dah tu. Allah Ta'ala takdirkan begitu. Dan takdir itu Allah telah tulis sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini. Seperti hadis riwayat Muslim ni, 50,000 tahun.
Letih kita pandai. Tu dia. Nak abang apa? Kuasa tu. Yang kita big power lebih pada big power ya ni. Kuasa. Kuasa. Sapi turun. Dia tak mari. Kan? Orang dah tak pergi turun mari boleh mari. Hadis riwayat Muslim nombor 2653 boleh rujuk 2653. Kau pala nak kita tak selalu fikirlah. Lu fikir macam mana ni? Tak sah. Bukan masa. Bukan kita. No. 50. Tak ada. Tak selalu fikir apa. Kita tengok tu, tengok sanad dia sahih apa semua, hadis riwayat Muslim, sahih cerita. Maknanya kita terimalah. Inilah yang dikatakan apa? Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kena benalah keyakinan. Kan? Apa yang kita boleh dapat ambil bila Nabi SAW sebut Allah Ta'ala tulis takdir kita sebelum Allah cipta langit dan bumi ini 50,000 tahun, maknanya betapa hebatnya kuasa Allah. Fikir gitu kan? Itu Al-Qadir, ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia mempunyai kuasa, mempunyai kemampuan menetapkan segala ketentuan, segala takdir dengan pengetahuan dia. Itu malaikat. Cuba renung balik. Malaikat. Kan? Apabila dia komplain, Allah Ta'ala habaq kata aku nak buat manusia ni jadi khalifah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dia komplain. Malaikat. Kita taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan kau nak cipta manusia hak duk kerja duk perang, kerja duk keli, tumpah darah, duk bunuh orang. Kami ni orang baik-baik, bagilah kami. Komplain malaikat. Allah jawab sebentar itu, inni a'lamu ma la ta'lamu. Hang betul sudah pandai, aku tahulah. Inni a'lamu malah ta'ala, aku tahu apa benda yang Allah uji sikit Allah uji dia. Tu Adam ni baru dicipta saja, Allah bagi pengetahuan kepada dia. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah habis ke Adam, dan bila Allah habaq tu, ada orang dia tersaduh habaq antara mana dia tak lekat. Sekali tanya, terlupa dah. Adam tak? Allah bagi pengetahuan, siap dengan ingatan. Nampak tak? Macam mana Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi, tak pernah baca, tak pernah boleh menulis, tak reti apa, Melayu pun tak reti. Yang kata Muhammad tu kan. Tiba-tiba Jibril mari baca Quran, dia kalun. Bila Jibril tak ada nak habis ke dia kalau nak baca. Itu Allah tegur dia. No. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Surah Al-Qiyamah. Janganlah hang duduk gerak-gerak lidah hang supaya hang boleh ingat, jangan. Allah larang. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan bagi kamu tu boleh baca dan boleh ingat. Dan summa inna alaina bayanah, dan kami juga akan bagimu untuk faham dan memahamkan orang lain. Nampak kuasa Allah, kuasa Allah tu. Macam juga tadi bila pak malaikat ni duk komplain, aku tahu lah apa duk diam lah, duk komplain juga. Allah pun ajaklah Adam semua benda. Sekelip mata boleh ingat. Halah, tu nak bab kuasa Allah ni, kita duk bicara bab kuasa Allah. Thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah pun tanya apa malaikat ni nak apa. Sehingga Imam Ibn Katsir menyebut dalam kitab tafsir kita, sehingga qusah, ketut, kencik, kentut besar semua Allah bak.
Saya garu kepala tengok tu, dia dalam kitab Ibn Katsir disebut kentut kecil, kentut besar, hak bunyi pesh, hak bunyi push, semua disebut dalam tu. Qus'ah, benda-benda talam besar, bekas kecil, semua. Itu maksud wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar kepada Adam ni semua benda, semua nama. Kalau bunyi pesh tu, nama dia ketut ni. Allah ajar sampai teratur. Sampai teratur sekali. Nak amal ilmu Allah ni, kuasa Allah, kehendak Allah. Ma'aradahum 'ala al-malaikah. Lalu Allah tanya malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun. Lalu Allah kata, habaq mai aku. Nama-nama ni kalau hangpa tahu. Sila habaq. Hangpa pandai sangat duk komplain guna. Habaq. Habaq mai. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahu akbar. Tak boleh buat apa kita. Cuba kita faham elok yang duk jadi masalah dalam dunia ni, yang duk lawan sunnah yang apa? Tuan-tuan, tak faham dan tak mau memaham, tu jadi masalah. Kita kena sabarlah dengan orang ni nak buat guna. Sabar. Kalau dia faham, dia reti elok, kalah kita. Sahabat-sahabat Nabi tu. Kan? Abu Hurairah tu bukanlah mau mana pun. Berkawan dengan Nabi. Tapi dia boleh banyak daripada orang lain lagi. Sebab kecenderungan masing-masing lah. Dan ketentuan mari berana? Mari pada Allah. La ilaha illallah. Dah cukup dah. Itu Al-Qadir pula Allah. Al-Qadir pula tak tulis apa. Kalau tuan berhajat nanti saya betul siap bagi tuan-tuan. Al-Qadir pula Allah dengan nama itu menunjukkan kemampuannya mewujudkan segala yang telah ditetapkannya sebelumnya. Allah boleh buat benda yang Allah tetap tu sebelum benda tu, dia boleh buat, tak ada masalah. Lepas tu tuan, saya buat simpul senang ni, pengetahuan Allah Ta'ala ni, kehebatan, kuasa dan pengetahuan Allah Ta'ala ni. Allah mengetahui benda yang telah berlaku, benda yang sedang berlaku, benda yang akan berlaku, dan benda yang tidak berlaku. Kalau berlaku macam mana, semua dia tahu. Itulah kita benda hak kita tahu sebelum ni pun ada hak kita lupa. Kawan kita duk berkawan derjah satu tu, duk makan nasi sebungkus sekali pun, lepas pada 50 tahun umur kita jumpa, kan? Berselisih belakang kepala bu, bertumuk dah. Dia belah kita marah kat dia, tak kira dah kan. Lalah kali dah letih marah dah, tanya balik asal mana? Kan? Dia habaq lah. Asal sungai dekat tepi sungai Ngulang lah. Tu kah rumah kita berkat tu juga? Anak siapa? Asal mana? Ngaji mana? Tepuk dari lah. Rupa-rupanya kita tapi dah lama lupa. Kan? Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Dulu kita tahu, dulu kita ingat, lalu kita tak ingat dah. Itu hak benar, hak yang kita dah tahu pun ada kita tak tahu, tambah benar yang kita tak bisa jumpa. Tak bisa jumpa. Lagi-lagilah kita tak tahu. Okey. Adapun Allah Taala tak. Allah Taala tak. No, nak abang kata sempurnanya kuasa Allah Taala tadi, no. Nama Allah Taala itu nama yang husna, yang sempurna. Nah, bila Allah Taala bernama dia Al-Qadir, ia menunjukkan kemampuan Allah Taala mewujudkan segala yang telah ditetapkan sebelumnya. Allah Taala ciptakan satu benda, tetapkan dia nak buat satu benda, dan memang Allah boleh buat benda tu. Maknanya Allah merancang satu benda yang dia nak buat, bila sampai tempoh perancangan itu, maka jadilah benda tu. Jadilah benda tu. Dialah sebagai pelaku apa sahaja yang dia kehendak sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya.
Namanya ini berkait rapat dengan rukun takdir yang keempat, iaitu penciptaan. Kita faham. Yang ketiga, ni al-muqtadir. Al-muqtadir ni, bentuk ini menunjukkan kuasa Allah itu bersangatan hebatnya. Al-muqtadir ni maknanya Allah bila dia nak buat satu benda, tak ada siapa boleh halang. Dia nak buat lagu tu lah jadi. Sebab menurut kaedah bahasa, setiap pertambahan pada binaan kata menunjukkan pertambahan dari sudut makna. Mana asal ada al-qadir, al-qadir, al-muqtadir ditambah ta, ditambah mim, lagi kuatlah. Sudut penggunaan bahasa. Dia kata bahasa Arab ni kalau bila tambah huruf, maka bertambahlah kesangatan benda tu. Macam mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Qadaran maqdura maknanya takdir Allah dan adalah urusan Allah Ta'ala itu adalah satu ketentuan yang telah ditakdirkan. Mana benda yang ditetapkan. Allah Ta'ala menentukan benda yang telah ditetapkan. Maknanya benda tu di atas kehendak dia. Allah Akbar. Tuan-tuan, dalam memahami kuasa ni, kuasa Allah Ta'ala ni, saya takut ni banyak sangat ni, takut celaru pula ni. Dia kita ada 4 aspek, 4 sudut yang kita nak kena faham elok, barulah kita faham kuasa Allah Ta'ala. Yang pertamanya ilmu Allah. Ilmu Allah. Tak ada siapa dia boleh sukat ilmu Allah. Macam mana kita sukat ilmu orang. Dia ni aku ingat kemas sangat rupa-rupanya, tak tahu mana pun. Tu kita sukat ilmu orang tu. Ni tengok kemas, tengok tak tahu mana. Tu kita sukat tu. Kadang-kadang dengan ujian, kan? Sebab tu sekolah dia buat ujian. Bila dah lepas periksa, tahulah dia ni mari sekolah saja. Mari tolong buka pintu pegang sekolah lah tu. Bila periksa, bukan kata belakang, sud lah tu. Belakang sud. Tu boleh tengok lah tu. Nah, ilmu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ilmu ni, Allah kata ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ma bihisda. Allah mengetahui yang duduk depan kita, yang duduk belakang kita. Kita sekat depan, tu pun depan kita tu kadang-kadang la ilaha illallah muduk tani. Tak perasan. Tak tahu. Nah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Taala mengetahui benda yang duduk di hadapan dan di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita tak tahu kadang-kadang benda ini kecuali dengan kehendak Allah. Allah kehendak kita tahu. Kalau Allah tak kehendak, macam ni kita nak mengaji, saya Allahu alam, saya harap taklah. Kita mula-mula tu kita mengaji tadi ni, mula-mula tu nampak elok dah. Lepas tu kau tunggu lama sikit, kau hilang. Jangan jadi lagu tu sudah. Nak seria jadi lagu tu ya. Kan? Mula-mula tu masa macam cerah elok dah. Lepas tu sikit lagi pergi sudah hilang. Macam duk mengaji sifat 20. Allah itu ada, lawan-lawan tak ada. Allah tu mula ada. Allah ada, lawan tiada. Allah tu ada, lawan-lawan tak ada. Macam jangan jadi. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allahu a'lamu bima kanu ya'malun. Tak ada sampailah satu ya. Ada 3, saya bagi cara ringkas. Yang pertamanya ilmu, yang keduanya penulisan atau pencatatan. Bahkan penulisan itu lebih awal. Sebab makhluk yang pertama Allah cipta apa dah? Qalam. Bila qalam dicipta, Allah kata apa? Uktub. Allah suruh tulis. Kan dalam Quran ada satu surah, Nun wal qalami wa ma yasturun, kan? Allah kata tulis. Qalam tadi tanya nak tulis apa? Allah kata uktub maqadara kulli syai. Tulis takdir semua benda. Itu yang tadi hadis Nabi riwayat Muslim tadi kata apa? Allah Taala telah
tulis takdir semua makhluk ni 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Allah kata kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tu kuasa Allah. Setiap sesuatu kami dah catat di dalam kitab induk. Siapa dah boleh buat ni? Nah kan? Kita dah baca dalam surah Kahfi. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. Semua yang dia buat ada mereka. Siapa dia boleh buat? Siapa dia boleh tulis betul tu? Kita ada mengaji ditulis tak betul-betul pun saya pergi tengok ada benar. Ada benar. Ada benar kita tak ada tulis. Hak lakam pun kadang-kadang tak boleh. Tak ada boleh lawan catatan Allah. Yang kedua tu tak kuasa juga. Kuasa yang pertama tadi pada ilmu, yang kedua pada catatan penulisan Allah. Yang ketiga kehendak. Kehendak Allah juga menggambarkan betapa hebatnya kuasa Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa benda saja yang kita nak bergantung kepada kehendak Allah. Kalau kita kehendak Allah tak nak, pelau mai dai mai mi arai. Tak boleh. Kalau Allah nak, kita tak nak, siapa nak sakit? Siapa nak sakit? Kita boleh sakit tak? Boleh. Nak tak sakit? Tak nak, tapi boleh. Kan? Boleh. Kehendak, iradah. Iradah Allah juga gambaran betapa kuasa Allah sangat besar. Takut tuan-tuan? Takut. Iradah. Yang ketiganya benda yang berlaku. Benda yang kejadian. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Banyak tu ya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir, wakil banyak lah ayat kan. Allah telah mencipta tiap-tiap sesuatu dan Allah pada tiap-tiap sesuatu itu berkuasa. Allah pada tiap-tiap sesuatu itu wakil. Mana dia menguasai. Dia kawal. Allah kawal. Tak boleh nak buat apa. Kalau nak pi wallah tak bagi pi. Tak boleh pi. Tak boleh pi. Tak boleh pergi. Dah tak boleh pergi kita nanti. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Kan? Ingat kita boleh nak berhenti dah tu. Dia lejak pula kan. Tak boleh kita berhenti. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok